Dengan mengharapkan kerjaya mereka diserap sebagai penjawat tetap menerusi bidang perubatan tanah air, banyak luahan doktor berstatus kontrak yang didengari setelah 5 tahun memendam kekecewaan menantikan pertukaran status tersebut. Isu hartal doktor kontrak ini mendapat perhatian termasuk media apabila tindakan mereka mengadakan perhimpunan sebagai tanda mogok bagi memastikan kerajaan memberi perhatian terhadap pengorbanan mereka, terutama ketika serangan wabak pandemik COVID-19 ini. Perhimpunan Aman Gerakan Hartal Doktor Kontrak bagi mengetengahkan beberapa tuntutan kepada kerajaan ini melibatkan lebih 100 doktor kontrak dari hospital di seluruh negara. Sejak tahun 2016, seramai 786 pegawai perubatan sahaja dilantik secara tetap, manakala selebihnya berkhidmat secara kontrak. Kemarin Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam kenyataan memaklumkan Kabinet bersetuju supaya pegawai perubatan, pegawai pergigian dan pegawai farmasi lantikan kontrak ditawarkan pelantikan secara kontrak untuk tempoh 2 tahun selepas melengkapkan khidmat wajib. Kabinet juga bersetuju melanjutkan pelantikan secara kontrak untuk tempoh maksimum 4 tahun ke atas pegawai perubatan dan pegawai pergigian yang diterima mengikuti pengajian kepakaran dalam tempoh kontrak 2 tahun pertama. Sungguh pun begitu, tindakan demonstrasi ini tidak mengganggu ketenteraman awam. Sebaliknya, semua kaki tangan kesihatan masih lagi bertungkus lumus menjalankan tanggungjawab memerangi penularan wabak COVID-19. Demikian sikit gambaran yang berlaku semalam. Dan untuk lebih kita faham tentang isu ini dan apakah ada jalan keluar yang terbaik untuk doktor-doktor yang mempertahankan hak mereka ini, bersama dengan Presiden iMedic, Profesor Dr. Azizi Ayub. Profesor Dr. Azizi Ayub yang merupakan Presiden iMedic untuk berkongsi fikrah dan bagaimana melihat isu ini dalam konteks yang lebih luas. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Ya, Waalaikumsalam Fitri dan selamat Ustaz Ingat. Hanif ya. Hanif saya. Hanif, Waalaikumsalam. Salam sejahtera kepada semua. Ya, apa khabar? Baik, Prof, isu ini semalam dah mungkin kita tengok rentetannya agak panjang ya. Tapi semalam sampai kepada kemuncaknya dengan perancangan dan juga terlihat kalau di Twitter pun memang trending. Jadi apa bacaan Prof tentang isu ini? Apakah mereka betul-betul dah sampai ke kemuncaknya ataupun sekarang ini patutnya not the right time, bukan masa yang terbaik untuk meluahkan ataupun menzahirkan mentari itu? Doktor, silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih pada MSI kerana menjemput saya untuk berkongsi sedikit maklumat berkenaan dengan apa yang telah berlaku pada semalam. Sebenarnya, iMedic sendiri, iaitu Ikatan Pengamal Perubatan dan Kesihatan Muslim Malaysia, telah kita highlightkan isu ini sejak 2016 lagi terhadap lantikan kontrak batch pertama, kerana kita telah melihat lebih awal lagi pada 2010 lagi isu ini akan berlaku berdasarkan jumlah graduan yang keluar sama ada di universiti awam ataupun universiti swasta dalam negara dan luar negara, kerana jumlahnya sangat jauh lebih tinggi daripada kemampuan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk membenarkan mereka melakukan kita kata sebagai latihan wajib sebagai house officer dan juga diserap ke dalam pelantikan sebagai pelantikan tetap di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi dengan itu, sejak pada 2010, bila perkara ini berlaku, sehinggalah 2015-2016, pihak kerajaan terpaksa membuat keputusan membenarkan mereka untuk membuat latihan house officer. Kerana apa? Ia berdasarkan daripada Akta Perubatan 1971 untuk mereka dilatih di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia dan mendapat kebenaran pendaftaran sementara dan pendaftaran penuh sebagai pengamal perubatan di Malaysia. Ya, itu berdasarkan Akta Perubatan 1971. Dan batch pertama bermula pada 2016 yang akan berakhir pada hujung tahun ini 2021. Jadi kita sebenarnya iMedic telah anticipate perkara ini akan berlaku juga. Kerana sekiranya dalam tempoh 5 tahun kebelakang ni tidak ada sesuatu
kita katakan sebagai perancangan yang lebih kondusif ataupun lebih detail, maka kita akan nampak apa yang berlaku sebagaimana yang berlaku semalam, di mana ia lebih kepada kemuncak isu yang berlaku lebih daripada 10 tahun lepas, tetapi pelantikan bermula pada 2016. Ya. Jadi kita kena lihat isu ni bukan apa yang mereka tunjukkan semalam saja. Kerana iMedic sangat clear, sangat kita katakan agak sedih juga dan bersimpati kepada semua kita katakan sebagai adik-adik kami lah dalam bidang, sama ada dalam bidang perubatan, bidang farmasi, dan pergigian juga, dan juga bidang-bidang kesihatan lain, kerana mereka adalah sebagai satu kumpulan yang terlibat secara langsung sebagai healthcare worker, terutamanya dalam tempoh pandemik COVID-19 ini. Yeah. Jadi itu respons saya yang pertamalah berkenaan dengan isu yang telah kita saksikan bermula pada 2010, 2015, 2016, dan rentetan semalam itu sebagai satu ekspresi secara fizikal. Walaupun kita tahu ada beberapa perbincangan dengan pihak-pihak tertentu untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, Prof, mungkin boleh kongsikan berkenaan dengan apa implikasi ataupun impak yang boleh dikenakan ataupun yang bakal berlakulah dengan hartal doktor kontrak yang dilakukan semalam ni, Prof? Ya, untuk menjawab soalan itu, kita kena lihat apa yang telah kita katakan respon daripada pihak kerajaan, di mana hampir sebulan yang lepas bagaimana pihak dikatakan kumpulan hartan ini telah membuat satu memorandum ataupun satu permintaan secara rasmi kepada pihak kerajaan. Dalam tempoh sebulan ini sebenarnya banyak pihak berwajib seperti Kementerian Kesihatan Malaysia, Jabatan Pengetahuan Awam, dan juga Perdana Menteri kita sendiri, Menteri Kesihatan sendiri dan Perdana Menteri juga maklum berkenaan dengan isu ini, dan sehinggalah pada Jumaat yang lepas, 23 Julai, pihak Perdana Menteri sendiri yang berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin telah membuat pengumuman, dan dia telah memberi satu cadangan ataupun solusi kepada 3 bentuk solusi yang kita kena lihat di sini. Sebab saya melihat apa yang dinyatakan itu sebagai satu win-win situation, menang-menang kedua pihak, kerana solusi yang dinyatakan itu sebagai satu langkah penyelesaian segera. Memandangkan kita berada dalam keadaan pandemik. Kita tidak nafikan sebagai saya sebagai doktor perubatan, saya telah daftar sebagai doktor perubatan sejak 1997 lagi, hampir 24 tahun saya memegang lesen sebagai doktor. Okay. Saya memang appreciate dan saya memang boleh merasai beban sebagai pegawai perubatan, sebagai pakar, sebagai konsultan, tetapi kita tidak meletakkan itu sebagai kepentingan peribadi. Namun begitu, kita juga faham bahawa situasi sekarang meminta kedua-dua pihak, sama ada para doktor, para healthcare worker yang lain, diberi sedikit ruang, dan pada waktu yang sama pihak kerajaan juga mendengar dan menggariskan kaedah yang lebih, saya rasa solusi yang lebih kondusif dan juga lebih komprehensif. Dia buatnya komprehensif. Sebab apa? Yang apa yang dinyatakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Menteri kita itu lebih kepada langkah penyelesaian segera yang melibatkan pertambahan 2 tahun lagi untuk mereka yang telah habis pada kohort pertama 2016, maksudnya pada hujung tahun ini. Dan pada waktu sama, saya segera memandang ini satu yang agak positif, kerana Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah juga menyatakan bahawa mereka memerlukan masa juga untuk melihat Akta Pencen itu sendiri yang ada sekarang, dan juga Akta Perubatan 1971. Dia ada implikasi tersebut. Jadi kalau saya boleh pakai role saya sebagai NGO, iMedic, kita kena fikir kedua-dua pihak untuk meraihkan dan juga memberi support kepada adik-adik semua dalam bidang perubatan kesihatan ini. Dan pada waktu sama, kita minta juga pihak kerajaan melihat perkara ini dengan lebih mendalam dan solusi yang lebih komprehensif. Ya, jadi dalam masa yang terdekat ini, adakah Prof menjagakan ada jalan keluar yang terbaik? Tadi banyaklah tawaran-tawaran yang diberikan, namun adakah juga akan nanti mengganggu ekosistem itu sendiri, Prof?
terutama yang tak. bakal graduasi dan sebagainya, kemudian ada yang berhenti ataupun menyukarkan lagi operasi secara keseluruhannya, Prof? Ya, memandangkan jumlah lantikan kontrak ini masih agak besar, ya, sehingga ikutkan rekod ni lebih dari 23,000 ya, dekat kohort 2016 hingga sekarang. Namun demikian, disebabkan keadaan pandemik COVID-19 ini, keperluan tenaga mereka sama ada pelajar pegawai perubatan, pergigian, farmasi dan semua healthcare worker digembelingkan. Oleh yang demikian akan rasa satu tekanan sebenarnya pada waktu ini. Secara fizikal, secara mental juga. Ya. Dan saya sebagai doktor perubatan yang memang terlibat dan pernah kita on call, melakukan sama ada shift berterusan ya. 2-3 bulan kita sehingga setahun latihan sebelum ini. Dan saya memang merasa itu satu bentuk stressful lah, I would say that way, ya. Yeah. Dan tapi tidaklah to the extent adik-adik pegawai perubatan ini akan buat demonstrasi sehingga menjejaskan reputasi mereka sebagai ahli profesional, kerana kita sebagai pelajar, sebagai pekerja healthcare worker ni ada sumpah professionalism yang perlu kita patuhi, di mana kita always put our patient as a priority. Ya. Saya yakin mereka tetap berkhidmat dengan apa yang situasi yang ada pada waktu sekarang. Namun begitu tidak kita katakan tidak membiarkan mereka I would say terkontak-kanting tanpa support yang terbaiknya supaya mereka boleh berkhidmat dalam keadaan yang lebih bersungguh-sungguh dan juga pada waktu sama mendapat pulangan ataupun kita katakan situasi kerja yang lebih kondusif dan lebih banyak kita katakan output yang baik daripada mereka itu sendiri. Ya. Prof, mungkin secara ringkasnya dengan kronologi yang Prof telah kongsikan tadi dari 2010, 2015 dan ini mungkin antara kemuncak secara fizikalnya, adakah profession ini merupakan satu kebimbangan pada ketika ini pada rakyat Malaysia terutamanya? Saya tidak melihat itu satu kebimbangan. Cumanya apa yang saya ingin daripada pihak berwajib adalah kena ada kita panggil career guidance ataupun kita guide para doktor yang junior kita ataupun muda-muda ni. Kerana apa? Perkhidmatan dalam perubatan dan kesihatan ini tidak semestinya hanya bersama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan kita ada juga kementerian-kementerian lain yang boleh mengambil peranan, ya, seperti Kementerian Pengajian Tinggi, Hospital Universiti, Kementerian Pertahanan, Kementerian Ministry of Housing dan Local Authority, ada Human Resource dan juga agensi-agensi kerajaan yang di bawah negeri. Dengan kata lain, banyak lagi peluang kita katakan pihak pekerja perubatan ini, kesihatan dan yang lain juga boleh sebenarnya meneruskan kerjaya. Dengan kata lain, apa yang saya minta adalah pihak kerajaan kena ada satu career guidance yang lebih baik dan dedahkan kepada mereka sebenarnya sebagai pegawai perubatan, mereka boleh berkhidmat dengan kerajaan, agensi kerajaan ataupun di swasta. Ya. Dan pada waktu yang sama, saya juga ingin menarik perhatian di sini juga, lantikan tetap ini saya juga dipahami bahawa ia dikendalikan oleh pihak Jabatan Perkhidmatan Awam dan juga Suruhanjaya Perkhidmatan Awam untuk lantikan. Yeah. Dengan kata lain, perlu kita gembelingkan mereka ni, semua ministeri ini membuat satu solusi dan kita kata guide mereka. Ya, supaya jangan tinggal 1 bulan sebelum habis kontrak selepas hampir 5 tahun baru kita nak menyaksikan apa yang kita saksikan semalam. Setuju. Jadi saya kalau dalam bahasa Inggerisnya I feel you pada adik-adik dalam yang buat demonstrasi aman semalam dan kita sangat mengharapkanlah pihak berwajib mengambil serius kita katakan isu ini dan saya pasti akan ada solusi yang terbaik kerana pihak kerajaan kita juga Perdana Menteri kita telah membuat satu pengumuman pada 23 Julai apa yang mereka ceritakan ataupun ulas lebih kepada solusi jangka pendek dan solusi jangka pertengahan dan jangka panjang akan dibentangkan nanti. Baik, terima kasih Profesor Dr. Azizi Ayub, Presiden iMedic berkongsi fikrah.
Dan tadi saya kagum dengan semangat Prof yang merasai perjuangan dan juga perasaan mereka. Kita harapkan ada jalan keluar. Tadi ada disebutkan situasi menang-menang yang menguntungkan semua pihak demi kita membangunkan ataupun menjadikan satu ruang perkhidmatan perubatan yang bertaraf dunia untuk rakyat Malaysia.